Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bersama dengan saya Cikgu Najia binti Abdul Rahman. Untuk hari ini kita akan pergi kepada subtopik 5.2, perbandingan sumbangan tamadun awal dunia. Okey, sebelum tu kita imbas dahulu tamadun-tamadun yang kita telah pelajari. Okey, yang pertama sekali kamu boleh tengok gambar dekat depan ni. Okey, ini. Okey, ini adalah gambar piramid. Okey, piramid menggambarkan tamadun. Tamadun apa piramid? Tamadun Mesir Purba. Okey, ini pula adalah negara kota Mohenjo-daro. Okey, kalau Mohenjo-daro pula adalah daripada tamadun Indus. Okey, yang bawah sini pula ini adalah Ziggurat. Ziggurat adalah daripada tamadun Mesopotamia. Dan last sekali kat sini adalah Maharaja Cina untuk menggambarkan tamadun Huanghe. Okey, itu adalah 4 tamadun yang kita pelajari. Okey, untuk subtopik ini saya akan bahagikan kepada 2. Ini video yang pertama. Okey, next nanti akan ada video yang kedua. Untuk video yang pertama kita akan tengok 2 tamadun sahaja dahulu. Okey, lepas tu next video kita akan tengok lagi 2 tamadun. Okey, ini adalah dalam buku teks kamu. Dalam buku teks muka surat 104. Kamu boleh tengok buku teks muka surat 104. Okey, kalau ada buku teks boleh buka buku teks sekarang. Okey, kita tengok dekat sini. Saya besarkan. Okey, aspek tamadun daripada segi pemerintahan dan pentadbiran. Kita tengok untuk tamadun Mesopotamia dahulu. Okey, kalau Mesopotamia, negara kota diperintah oleh raja. Okey, itu negara kota mereka. Negara kota bersatu membentuk empire yang pertama. Lahirnya undang-undang dikenali sebagai Kod Hammurabi. Okey, dalam Kod Hammurabi ini mereka telah mengukir permukaan tiang, okey, di mana kat situ dijadikan sebagai hukuman dan sebagainya. Kalau buku surat 108 kamu boleh tengok. Okey, berangkumi hal perdagangan, kecurian, denda dan juga hukuman. Semua benda-benda ni, peraturan-peraturan ini telah diukir dekat tiang ni. Ni tiang dia. Okey, kalau kamu tengok, ini tiang dia. Ini adalah kod undang-undang Hammurabi. Di sepanjang tiang ini telah dituliskan perkara-perkara yang boleh dan tak boleh dilakukan di negara kota mereka. Okey, seterusnya lagi kegiatan ekonomi. Okey, ini untuk tamadun Mesopotamia. Ekonomi ditadbir secara berpusat oleh golongan agama dan raja sebab mereka berada pada kedudukan yang tertinggi, golongan pemerintah. Raja menentukan jumlah tanaman dan bilangan petani. Ini adalah untuk mengelakkan lambakan hasil tanaman. Sebab jadi mereka dah hadkan, okey, berapa orang boleh jadi petani, had tanaman ni daripada mana kepada mana. Okey. Wujud pekerjaan seperti pegawai, petani, jurukira dan juga hamba. Pengkelasan pekerjaan. Sebelum ni kita dah bincangkan tentang pengkelasan pekerjaan. Okey, itu kegiatan ekonomi. Seterusnya lagi teknologi. Adanya sistem tali air. Kat sini. Ni. Ini mereka dah ciptakan bentuk tali air mereka. Okey, ada roda tangkal kat situ. Ada pembuluh, timba, okey, rantai. Inilah bentuk mereka, bentuk yang digambarkan semasa tamadun mereka lah. Okey. Reka cipta berasaskan gangsa, ciptaan roda, sau dan bajak. Okey, roda. Ini adalah perkembangan roda yang telah mereka ciptakan. Okey, setiap 1, 2, 3 dan 4 ini ada dia punya kegunaan masing-masing. Okey, roda ini digunakan untuk kalau macam kamu tengok dekat sini, sini pun ada roda. Ni. Okey. Untuk roda untuk menarik kereta kuda mereka pun ada juga. Okey. Seterusnya lagi, sistem nombor berasaskan 60, kiraan kalender 12 bulan. Okey, ini adalah bentuk kalender tamadun Mesopotamia. Okey, bentuk kalender ini boleh digunakan semasa zaman mereka lah. Okey, adalah cara-cara yang nak gunakan. Kalau kamu tengok banyak cerita-cerita macam cerita cerita tak kisahlah, banyaklah cerita-cerita menunjukkan kalender ini. Okey, ini adalah kalender semasa tamadun Mesopotamia. Kalau macam sekarang ni kita tak guna kalender ni lagi lah. Kita guna kalender lain. Okey, seterusnya lagi mencipta emas, mencipta kertas daripada papirus. Okey, itu adalah apa yang telah untuk
teknologi pada zaman tamadun Mesopotamia. Okey, seterusnya lagi kita tengok, okey, daripada segi kesenian dan kesusastraan untuk tamadun Mesopotamia. Tulisan dikenali sebagai cuneiform. Ni. Okey, ini adalah tulisan mereka. Okey, kalau kamu tengok tu ada segitiga. Okey, itu diterjemahkan A bentuk dia macam tu, B bentuk dia macam tu, C bentuk dia macam tu. Itu semasa tamadun Mesopotamia. Okey, bentuk tulisan ini kita namakan sebagai cuneiform. Penduduk menukilkan puisi rekaan patung untuk mengingati pemimpin. Adanya bentuk-bentuk figura untuk menggambarkan pemimpin mereka. Okey, seterusnya binaan bangunan dan kemudahan tamadun Mesopotamia. Zigurat, okey, yang berfungsi sebagai rumah ibadat. Inilah zigurat. Ni. Okey, ini zigurat rumah ibadat mereka berbentuk piramid. Okey. Seterusnya Taman Tergantung Babylon. Okey, sebelum ni Taman Tergantung Babylon saya dah ceritakan kepada kamu. Ni. Ini bentuk Taman Tergantung Babylon di tengah padang pasir yang tandus itu mereka cipta bagaimana sistem saliran boleh menghidupkan pokok-pokok ni. Ni, pokok-pokok ni berhidup dengan suburnya dekat tanah yang tandus tu. Okey, mereka buat sistem saliran air. Ini adalah gambaran pelukis lah bagaimana mereka telah menciptakan Taman Tergantung Babylon. Okey, ini adalah untuk tamadun Mesopotamia. Seterusnya kita akan pergi kepada tamadun yang kedua, iaitu tamadun Mesir Purba. Okey. Tamadun Mesir Purba. Okey, daripada aspek pemerintahan dan pentadbiran, apa yang mereka telah lakukan? Okey, Fir'aun memerintah negara seperti kuasa Tuhan. Okey, sebab tu kalau macam dalam Al-Quran juga mengatakan bahawa dia Fir'aun kata dia tu Tuhan. Okey. Raja berkuasa mutlak, maksudnya kalau raja kata A, maksudnya semua orang kena buat A. Kalau raja kata B, semua orang kena buat B. Itu kita namakan sebagai kuasa mutlak. Raja mempunyai pandangan kehidupan selepas mati. Mereka menghormati mayat untuk dikebumikan. Sebab tu kalau kamu tengok, okey, di Mesir mereka telah memumiakan mayat mereka. Okey, terutamanya pada golongan-golongan atasan. Okey, mereka akan memumiakan. Macam inilah bentuk dia. Okey, kalau kamu tengok, okey, dia akan balut semua semua badan mayat tersebut. Okey, untuk menghormati mayat tersebut dan dimasukkan ke dalam keranda ni lah. Okey, ini adalah zaman tamadun Mesir Purba. Okey, seterusnya kegiatan ekonomi. Pertanian merupakan kegiatan utama. Mereka memang bertani. Okey, sebab kalau kamu ingat saya dah tunjukkan dekat Sungai Nil tu. Okey, Sungai Nil tu memang subur untuk pertanian. Okey. Seterusnya, majoriti penduduk adalah petani. Petani membayar sewa tanah kepada raja sebab raja memiliki keseluruhan tanah tersebut. Jadi, kalau petani tu nak tanam tanaman, dia kena bayar. Kalau macam sekarang ni kita panggil cukai lah. Kalau dulu, dia tak panggil lagi lah. Okey, terdapat kegiatan perdagangan. Hasil lebihan daripada pertanian tersebut, mereka akan dagangkan dengan pedagang-pedagang luar antara daripada hulu ataupun daripada hilir Sungai Nil tersebut. Okey, wujudnya aktiviti perdagangan. Okey, ni pertanian kamu tengok. Ini bajak yang telah mereka ciptakan. Ini adalah gambaran. Ini adalah telah terdapat di dinding salah sebuah kuil mereka lah. Okey, dilukiskan benda ni. Okey. Seterusnya lagi, okey, teknologi zaman Mesir Purba. Kemajuan matematik dan geometri. Okey, banyak sebab tu kalau macam dekat Mesir kita tengok banyak binaan-binaan, sebab kamu kena ingat setiap binaan tersebut bagaimana binaan itu boleh kukuh beribu-ribu tahun sampai sekarang. Mesti ada kira-kiranya. Mesti ada kalau campuran batu banyak ni, pasir banyak ni, okey, boleh kukuh ke tak? Okey, maksudnya mereka ada kira-kira tersendiri. Okey, mereka nak buat piramid yang besar tu pun perlukan pengiraan geometri matematik juga. Sebab tu semasa zaman Mesir Purba ni lahirnya ahli-ahli geometri dan juga ahli kaji bintang. Ada juga pada zaman itu. Tapi ilmu mereka tu hanya sampai di situ saja, telah raja mereka sembunyikan. Okey, dan dikatakan orang yang mereka cipta piramid, orang yang membina piramid itu pun
dia punya mitosnya lah. Okey. Okey, telah dibunuh kesemuanya sebab untuk mengelakkan rahsia kerajaan bagaimana mereka membunuh piramid itu terbongkar. Okey, jadi mereka bunuh semuanya. Itu ada sumber-sumber lah yang mengatakan sebegitu. Okey, seterusnya lagi. Kemahiran dalam bidang perubatan. Sebab tu kamu tengok mumia kekal sampai sekarang. Bentuk asalnya tak reput. Okey, mumianya. Okey, kamu tengok. Okey, bagaimana ini dilukis dekat dinding, adalah dinding dia punya tu. Okey, bagaimana mereka membuat, tapi ilmu mereka itu mereka tak sebarkan kepada dunia luar. Okey, hanya untuk tamadun mereka sahaja. Okey, seterusnya seterusnya lagi. Okey, pembinaan terusan dan pengiraan 365 hari dalam kalender tahunan. Okey, ni. Ini kalender yang digunakan semasa tamadun Mesir Purba. Bentuk kalender dia lebih kurang macam ni lah. Okey, bentuk kalender dia. Okey. Seterusnya penciptaan kertas. Ni. Kertas mereka ciptakan daripada kayu papyrus. Okey, sama seperti tamadun Mesopotamia, gunakan kertas yang sama tapi dia punya bentuk, dia punya ketahanan berbeza. Okey, ini untuk tamadun Mesir Purba. Okey, seterusnya lagi. Okey, aspek tamadun daripada kesenian dan kesusastraan pula. Okey, untuk tamadun Mesir Purba. Tulisan hieroglif. Okey, ni. Ni bentuk tulisan mereka. Kalau A bentuk dia macam tu. Kalau B bentuk dia macam tu. Itulah dia punya bentuk-bentuk dia, menggambarkan simbol-simbol. Okey, pada zaman dahululah, zaman Mesir Purba. Sekarang ni dah tak pakailah tulisan ni lagi. Okey, sekarang dah berkembang. Seterusnya, lakaran hasil kesenian terdapat di tembok batu sebagai lukisan dinding di kawasan perkuburan. Okey, maksudnya tulisan-tulisan ini banyak terdapat di kuil mereka. Okey, di dinding, dekat piramid pun ada. Okey, di perkuburan mereka pun ada. Okey. Ini salah satu kuil yang mereka jumpa. Kuil hasil cari gali yang dilakukan. Okey, mereka tengok dekat situ ukiran-ukiran dekat dinding tiang kuil ini. Ni dia. Ada bentuk helikopter, ada bentuk submarine, ada bentuk ni apa ni, saya tak nampak lah pula. Okey, ni apa, saya pun tak nampak juga benda ni. Ni. Maksudnya kalau zaman ini memang zaman dah agak canggih, tapi ahli sains masih lagi mempertikaikan adakah pada waktu zaman Mesir Purba mereka telah memiliki aset-aset ini. Tapi ilmu mereka tu hanya setakat untuk tamadun mereka saja. Mereka tak wawarkan, mereka tak bukukan benda tu. Okey. Jadi ini masih menjadi pertikaian di kalangan ahli sejarah dan juga ahli sains. Okey, benda-benda ni semua. Tapi benda-benda ni memang terukir dekat kuil mereka. Okey, macam mana mereka boleh ukir benda ni? Okey, pada beribu-ribu tahun dahulu, tamadun Mesir Purba. Seterusnya lagi. Okey, binaan bangunan dan kemudahan. Apa yang terdapat semasa zaman Mesir Purba? Okey, ada piramid macam yang kamu tahulah. Okey, piramid. Okey, piramid. Ni piramid. Okey, seterusnya piramid ni tinggi besar. Sphinx. Okey, Sphinx ni adalah binaan yang bawah ni. Okey, ni binaan kepala singa bermuka manusia berbadan seperti singa. Okey, itu adalah dia punya mitos dia lah. Adalah mitos-mitos dia tu mengatakan bahawa singa berkepala manusia. Okey. Seterusnya lagi, ada apa? Tempat ibadat. Ni, bawah ni lah. Okey. Ini adalah tempat ibadat mereka, salah satu kuil yang didirikan semasa zaman tamadun Mesir Purba. Okey, ada banyak lagi binaan-binaan yang lain kamu boleh search sendiri, cari sendiri. Ada pelbagai mitos kaitan-kaitan dengan kalau macam kuil ini, kenapa kuil ini dah sebahagiannya dah diruntuhkan, kenapa Sphinx ni tak ada hidung. Okey, ada kaitan-kaitannya dengan penceritaan dalam Al-Quran pun ada. Okey, kalau macam berdepan saya boleh bercerita lagi, tapi kat sini susahlah. Okey. Seterusnya lagi
Seterusnya. Okey, habis. Okey, 2 tamadun untuk hari ini, iaitu tamadun Mesopotamia dan juga tamadun Mesir Purba. Okey, apa yang terdapat dalam tamadun-tamadun itu? Dua-dua tamadun itu. Okey, sekarang kita akan buat kuis sikit. Okey. Kamu perlu menjawab kuis ini dalam masa 30 saat. Okey. Kamu dah bersedia? Kalau kamu dah bersedia, ayo kita mulakan. Okey, yang pertama. Apakah tamadun awal yang mengamalkan sistem politik berasaskan negara kota? A. Tamadun Indus, B. Tamadun Huang He, C. Tamadun Mesir Purba, D. Tamadun Mesopotamia. Okey, yang mana satu? Jawapannya. Tik, masa tamat. Okey, jawapannya adalah okey, D. Tamadun Mesopotamia. Kalau Mesopotamia, mereka akan gelarkan negara kota. Okey, tamadun Mesopotamia. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Apakah aktiviti ekonomi utama masyarakat Mesir Purba? A. Petani, B. Pengukir, C. Pengukur, D. Pedagang. Tadi saya dah cakap dah. Apa aktiviti utama masyarakat Mesir? Apa jawapannya? Masa habis. Okey. Jawapannya adalah A. Petani. Okey, kalau macam saya ceritakan tadi, di sepanjang sungai Nil dekat tamadun Mesir Purba itu memang sangat subur untuk pertanian. Jadi memang aktiviti mereka paling utama adalah petani. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.